Sekilas fakta. Tahun 1830, sebuah tanah kecil bernama Nanning menjadi pentas pertarungan besar. British datang dengan helah dan kuasa, menuntut cukai yang tidak pernah dipersetujui. Namun di tengah tekanan penjajahan, muncul seorang penghulu yang berniaga, iaitu Doll Said. Beliau tidak gentar pada ancaman, tidak tunduk pada kuasa. Dengan semangat membara, beliau mengumpulkan rakyat, bersatu hati mempertahankan tanah pusaka daripada dirampas. Pertempuran pun meletus. Dentuman senapang bergema, jeritan perang bergema di hutan-hutan Nanning. Setiap langkah, setiap peluru membawa mesej yang sama. Nanning bukan untuk dijajah. Doll Said tahu perjuangan ini mungkin mengorbankan segalanya. Namun demi maruah dan kebebasan, beliau memilih untuk melawan hingga ketitisan darah terakhir. Inilah kisah Wira yang namanya terpahat dalam sejarah. Wira yang tidak pernah tunduk. Wira yang kita kenang, Doll Said, pejuang Nanning. Okey geng, kita dah tengok sekilas fakta tadi kan? Tapi sekarang persoalannya, kenapa Doll Said ni dianggap Wira? Untuk jawab soalan tu, kita kena ada hala tuju yang jelas. Jadi, jom kita tengok dulu objektif kajian ini. Objektif pertama, kita nak mengenal pasti latar belakang Doll Said serta peranannya sebagai pemimpin Nanning. Objektif kedua, kita nak mengkaji peristiwa Perang Nanning, macam mana Doll Said pertahankan tanah air daripada campur tangan British. Objektif ketiga, kita nak menilai kepentingan perjuangan Doll Said terhadap semangat patriotisme kita hari ini. Jadi, 3 objektif inilah yang jadi tunjang utama kajian kita. Kalau tak ada objektif, kajian ni ibarat kosong, tak ada arah tuju. Awal abad ke-19, di sebuah kawasan bernama Nanning, lahirlah seorang pemimpin yang kelak menjadi simbol keberanian tanah air. Namanya Datuk Abdul Said bin Omar. Kepada ayahnya, beliau dikenali sebagai Doll Said. Pada tahun 1801, Doll Said dilantik sebagai Undang Nanning ke-9. Tapi, jawatan tu bukan sekadar gelaran. Ia adalah amanah untuk menjaga maruah, adat dan kebebasan rakyat ini. Tapi beliau tidak kekal di atas. Dunia mula berubah selepas perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. British menuntut Nanning membayar 1/10 hasil pertanian mereka sebagai cukai. Tuntutan itu bukan sahaja tidak adil, ia satu penghinaan terhadap kedaulatan Nanning. Namun Doll Said, beliau bukan pemimpin yang mudah tunduk. Dengan tegas beliau berkata, Nanning tidak akan menyerah. Maruah tanah air tidak untuk digadai. Dan daripada keberanian itulah lahirnya Perang Nanning tahun 1831. Satu perjuangan yang menyatukan masyarakat Melayu melawan penjajah dan menjadikan Doll Said simbol wira sejati dalam lipatan sejarah kita. Selepas kita kenal siapa sebenarnya Doll Said, sekarang tiba masanya untuk faham kenapa tercetusnya Perang Nanning. Salah satu detik paling penting dalam sejarah penentangan terhadap British. Semuanya bermula pada tahun 1824 bila British dan Belanda menandatangani perjanjian Inggeris-Belanda. Mereka bahagi-bahagikan wilayah Nusantara seolah-olah tanah ni milik mereka. Dari situ, British mendakwa Nanning sebahagian daripada Melaka dan menuntut cukai, iaitu 1/10 hasil pertanian rakyat Nanning. Tapi Doll Said tidak tunduk. Beliau tegas berkata, Nanning bukan tanah jajahan. bagi Doll Said, membayar cukai kepada penjajah bermakna menyerahkan maruah bangsa. Jadi beliau menolak walau tahu akibatnya besar. Apabila British menghantar pasukan tentera pada tahun 1831, Nanning tidak gentar. Rakyat bangun bersama pemimpin mereka. Pahlawan dari Rembau, Seri Menanti dan Sungai Ujung bergabung tenaga. Dengan senjata sederhana, mereka menentang kuasa besar dunia waktu itu. Asap senapang, dentuman meriam, jeritan semangat, semua itu menggambarkan keberanian anak bangsa mempertahankan tanah air. Beberapa bulan pertama, British gagal menembusi pertahanan Nanning.
Tapi pada akhirnya, dengan bala tentera lebih besar, Naning tewas juga. Namun perjuangan Dol Said tidak pernah mati. Kekalahannya bukan tanda lemah, tetapi bukti betapa tinggi semangat perjuangan orang Melayu mempertahankan kedaulatan. Dan dari detik itulah nama Dol Said terpahat sebagai wira sejati. Nama Dol Said bukan sekadar satu baris dalam buku sejarah, tapi lambang keberanian anak bangsa. Paeng, seorang penghulu berdiri tegak di hadapan kuasa besar dunia British dengan satu message yang jelas, ini tanah kami. Kami tak tunduk. Dol Said tak ada senjata canggih, tak ada bala tentera moden, tapi dia ada satu benda yang jauh lebih kuat, semangat cinta tanah air. Saat orang lain takut, dia bangkit. Saat tanah air ditekan, dia lawan. Dia bukan sekadar jaga Naning, dia jaga maruah seluruh bangsa. Dan inilah nilai sebenar patriotisme. Bukan hanya laungkan merdeka, masa perbarisan, tapi berani pertahankan apa yang kita cintai. Kalau Dol Said boleh lawan penjajah demi kebebasan, kita juga boleh jadi benteng pertahanan negara. Dengan ilmu, suara, dan tindakan kita hari ini, setiap kali nama Dol Said disebut, biar semangat itu menyala. Biar ia jadi api yang membakar jiwa, supaya kita tak lupa. Kemerdekaan ini tak datang percuma. Ia dibayar dengan keberanian, darah, dan semangat juang seorang wira. Dol Said bukan sekadar sejarah. Kadang-kadang, Ni Wira bukan orang yang pakai jubah, bukan juga orang yang ada kuasa besar. Kadang-kadang, Wira itulah orang biasa, tapi punya jiwa yang luar biasa. Dol Said bukan sekadar seorang penghulu. Dia lambang keberanian, maruah, dan cinta pada tanah air. Bila semua orang takut, dia berdiri. Bila tanahnya digugat, dia lawan. Perjuangannya tak mati. Ia hidup dalam hati kita hari ini. Patriotisme bukan sekadar kibarkan bendera masa merdeka. Patriotisme adalah bila kita terus cintakan tanah air ni dengan cara kita, dengan ilmu, semangat dan keberanian untuk jaga apa yang kita ada. Dol Said dah buat bahagian dia. Sekarang, giliran kita.